Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Wani Asia dan sudah tentu ini adalah platformnya untuk kita bawa diskusi untuk melihat kepada perkembangan semasa di peringkat serantau ataupun di peringkat Asia ini. Dan untuk minggu ini sekali lagi kita nak memberi tumpuan khususnya kita melihat bagaimana usaha dan juga apa yang boleh dilakukan untuk menggalakkan dan juga meningkatkan promosi khususnya untuk import dan juga ekspor di peringkat serantau ini. Saya nak petik daripada beberapa data. Kalau kita melihat kepada peringkat serantau di peringkat ASEAN ini, China dan juga ASEAN telah menjadi rakan dagangan terbesar antara satu sama lain dengan jumlah dagangan pada tahun 2022 iaitu pada tahun lepas hampir ataupun mendahului ataupun lebih kepada $1 trilion, meningkat 11.2% tahun ke tahun dan lebih kalau dibanding dengan dekad pada dekad lebih kepada 2 kali ganda volumenya. Dan China juga merupakan salah satu sumber terbesar bagi pelaburan langsung asing di ASEAN. Jadi untuk platform Agenda Awani Asia ini eloklah untuk kita melihat kepada satu bagaimana kita melihat secara keseluruhan perjalanan tahun 2023 apabila kita bercakap tentang sektor import dan ekspor ini dan juga kita melihat kepada unjuran tahun 2024. Jadi seperti biasa di platform Agenda Awani Asia kami tampilkan dua tetamu rutin setiap minggu. Sudah tentu kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada CMG ataupun nama mesranya Satria. Seorang lagi kita bersama dengan Dr. Ikhwan Aziz. Dr. Ikhwan adalah pengarah Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ISME Universiti Malaysia Kelantan. Dr. Ikhwan, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dulu kerana saya difahamkan ada perkara, ada perkabaran yang ingin dikongsikan Zhang Hong khususnya kita melihat pada ekspor import antarabangsa China CIIE edisi ke-6 yang bakal berlangsung antara 5 hingga 10 November. Sebelum kita nak bercakap tentang topik yang lebih besar import ekspor ini, Zhang Hong mungkin boleh kongsi sedikit berkaitan dengan Expo CIIE ini. Ya, saya rasa CIIE ini memang merupakan satu platform yang sangat unik. Saya rasa pun di seluruh dunia tak ada pameran macam ini kerana dia khusus dianjurkan oleh kerajaan China. Tapi dia hanya menarik itu syarikat-syarikat dalam luar negara datang ke sini supaya mencari peluang kerjasama dengan peniaga tempatan dan membawa produk-produk dari luar negara ke pasaran China. Dia bukan macam dulu kita pernah bincang macam ekspor China ASEAN, juga ada macam dia merupakan dua hala, yang ada impor juga dan ada ekspor. Tapi kalau pameran macam ini dia hanya fokus kepada membawa produk dari luar negara ke dalam pasaran China. Dan satu yang juga amat menarik iaitu dia semua penontonnya merupakan penonton profesional atau secara terus terang mereka merupakan perniagaan dari China yang perlu mendaftar dulu dan bukan terbuka kepada masyarakat awam, iaitu setiap orang boleh datang tengok ada pameran ini, ada yang jual macam produk dari Malaysia, saya bolehkah beli satu beg saja. Ini bukan untuk macam ini. Dia semuanya untuk menandatangani kontrak yang besar-besar supaya nanti produk dari luar negara boleh dijualkan melalui partner atau rakan kerjanya di China, dijualkan secara besar-besaran di pasar ini. Saya rasa ini amat unik. Dan mengapa ada ekspor macam ini? Ini justru untuk menyediakan platform yang lebih baik kepada berbagai syarikat-syarikat, kepada berbagai negara. Dulu mungkin susah untuk cari peluang untuk memasuki pasaran China punya. Tapi ini merupakan satu platform. Dia datang ke sini boleh berkontak dengan atau berbincang dengan rakan dagang China dari seluruh negara, dari berbagai provinsi, supaya sekaligus boleh amat memudahkan mereka datang ke sini. Dan Satria sendiri dulu kalau macam CIIE yang kali pertama atau kedua saya pergi ke sana untuk membuat liputan, Satria sudah menyaksikan juga rombongan dari Malaysia. Tapi bagi Satria, saya mendapati kalau pada kali pertama dan kedua, kebanyakan syarikat itu syarikat dari syarikat orang China Malaysia punya, iaitu masih kurang ada syarikat pribumi Malaysia punya untuk meneroka pasaran China melalui platform ini. Saya rasa sebenarnya platform ini amat memudahkan semua orang, termasuk juga macam syarikat-syarikat bagi orang Melayu datang ke sini. Sebab semuanya sudah disediakan berbagai platform, ada saluran, ada
Bahkan rakan kerja dia akan datang, rakan kerja pun akan datang ke sini untuk cari peluang. Saya rasa oleh itulah saya menyeru juga mau melalui agenda awalnya ASEAN ini menyeru lebih banyak macam peniaga atau syarikat Melayu punya boleh mengambil peluang ini secara aktif menyertai ekspor ini dan supaya lebih banyak produk yang istimewa atau menarik dibawa ke pasaran China. Saya rasa ini pun amat baik bagi pengguna di China kerana kita boleh menikmati lebih banyak perkhidmatan atau produk dari seluruh dunia dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat di China di sinilah. Zhang Hong, mungkin pada waktu ini berdasarkan pengalaman Zhang Hong berdasarkan edisi-edisi yang sebelum ini, apa jenis produk yang dibawa di Expo import antarabangsa China ini, itu satu. Dan keduanya, dalam edisi ke-6 yang bakal berlangsung ni, apa mungkin jangkaan dan mungkin yang dinanti-nantikan oleh Zhang Hong, oleh Satria sendiri untuk melihat daripada produk-produk daripada Malaysia? Apa jenis yang Zhang Hong nantikan? Ya, kalau kali pertama dan kedua itu sudah memang 4 tahun yang lalu lah. Dan kalau kebelakangan ini kita ada berapa kali, itu ketika saya pergi ke sana, saya tengok kebanyakannya merupakan dari Malaysia lah, merupakan makanan, berbagai jenis makanan. Ini memang sebenarnya juga amat bagus. Macam dulu ketika saya membuat liputan di sana, pernah jumpa dengan Menteri Pertanian pada masa itulah dari Malaysia. Dia memberitahu Satria akan menggalakkan nanti durian segar langsung diekspor ke China. Tapi sekarang sudah berjaya. Saya rasa ini semuanya memang sudah memperlihatkan meskipun Malaysia masih fokus kepada produk yang tradisional atau produk pertanian, tapi juga ada kemajuan. Dan Satria sendiri sudah menikmati faedah dari macam kemasukan durian dari Malaysia. Bukan hanya kita boleh makan macam Musang King dari Malaysia yang segar. Bahkan durian-durian dulu kebanyakannya merupakan durian dari Thailand. Tapi sekarang, minggu lalu saya pergi ke supermarket membeli sebutir durian dari Thailand. Saya mendapati harganya turun kira-kira separuh branding dulu. Iaitu ketika ada banyak persaingan datang, kita pengguna di China sudah boleh memilih durian yang lebih berkualiti tinggi dan juga pada masa yang sama harganya menurun. Saya rasa ini memang merupakan satu kerjasama yang menang-menang lah. Tapi saya fikir ada satu lagi produk ataupun buah-buahan yang menjadi tumpuan dan juga yang menjadi permintaan di China, iaitu nangka, jackfruit dia. Ya, betul. Okay. Nangka sekarang, nangka dari Malaysia sudah boleh dilihat di setiap supermarket saya dapati. Alright, okey. Saya nak bersama dengan Dr. Ikhwan. Dr. Ikhwan, kalau dilihat ataupun kita dengar tadi cerita dan juga penjelasan yang dikongsikan oleh Satria ataupun Zhang Hong tadi, sebenarnya beliau sendiri mengharapkan lebih banyak partisipasi ataupun pelibatan IKS ataupun SME daripada Malaysia yang daripada Bumi Putra secara khususnya. Kerana sudah tentu apabila bercakap tentang perniagaan, promosi di peringkat antarabangsa, expo-expo seperti ini adalah platform terbaik untuk memasarkan produk-produk kita kan. Jadi sedikit pandangan, adakah apabila kita bercakap tentang produk-produk SME, apabila kita nak kaitkan dengan expo di peringkat antarabangsa ni, adakah SME kita berasa diri mereka terlalu kecil apabila berada di platform antarabangsa seperti CIIE ni, Doktor? Okey, terima kasih Cik Wazi. Okey, seperti kita lihat kecil tu, kecil bukan sebarang kecil kalau kita lihat di Malaysia ni. Para usahawan kita ni memang dia berdaya saing. Alright, cumanya kita kena lihat beberapa faktor yang terlibat, faktor dalaman dan faktor luaran. Okey. Tapi apa langkah yang kita boleh lihat dari segi sudut IKS ni untuk mengembangkan bisnes kepada antarabangsa, pasaran antarabangsa. Yang pertama, of course lah, yang paling penting diorang kena ada produk yang berinovasi. Inovasi produk dan kualiti produk tu mestilah dititik beratkan dalam penghasilan daripada IKS. Okay, kita boleh lihat IKS ni dia memang ada. Dia kalau kita lihat di Malaysia, IKS ni dia banyak terlampau banyak produk-produk yang dihasilkan. Tetapi pasaran produk tu lebih kepada pasaran kampung ataupun jaguh kampung. So seperti yang diberitahu oleh Satria tadi, kita lihat ada jackfruit dan ada Musang King. So mungkin dari segi bukan sekadar buah saja boleh dihasilkan, mungkin kita boleh buat guna pelbagai produk-produk inovasi dan juga pematuhan standard yang lebih tinggi dari segi sudut
Kita boleh lihat yang kata contoh macam ISO, kita boleh buat satu produk yang dihasilkan oleh IKS yang melebihi pasaran antarabangsa, yang mana pasaran antarabangsa ni lebih yakin dan lebih confident dengan kita punya produk daripada IKS. Okay. Seterusnya kita boleh juga lihat dari segi IKS ni juga dari segi sudut melalui pendidikan dan latihan untuk melihat bagaimana IKS ni kadang-kadang mereka ini agak takut untuk menembusi pasaran antarabangsa, yang mana telah ada pelbagai polisi-polisi yang perlu ditempuhi, cabaran-cabaran, kerugian dan sebagainya. Oleh yang demikian, sokongan padu daripada pendidikan dan latihan ini amat penting bagi memastikan pihak-pihak IKS ataupun para IKS ini dapat mengetahui ataupun mempelajari ataupun memenuhi ilmu diorang dalam pengoperasian di antarabangsa. Dan seterusnya yang terakhir bagi saya, of course lah, terutama sekali dari segi sudut sokongan kerajaan lah. Sokongan kerajaan amat penting, terutama dari segi insentif, polisi dan juga bimbingan. Ini sangat-sangat penting bagi kita untuk menembusi pasaran-pasaran luar yang lebih baik dan juga lestari di sana. Doktor, saya fikir ada satu perkara lagi yang perlu kita pertimbangkan dalam diskusi untuk kita bercakap tentang bagaimana nak menggalakkan import ekspor khususnya bagi produk-produk IKS Malaysia, apatah lagi kita bercerita nak menembusi pasaran China. Tapi untuk waktu ini saya nak kita melihat pada salah satu lagi industri yang berpotensi tinggi, iaitu industri halal yang jumlahnya keseluruhannya adalah $3 trilion. Malah kalau ikutkan data ekspor halal Malaysia pada 2022 sahaja 60 bilion ringgit. Jadi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana Malaysia boleh, yang pertamanya kita sedia maklum Malaysia memang antara peneraju dalam industri halal ini, itu pertama. Tapi soalan yang paling besar, bagaimana IKS ataupun SME di Malaysia ini boleh mengambil peluang apa yang ada kelebihan di Malaysia ini untuk kita menembusi pasaran China secara khususnya, Doktor. Okay, terima kasih. Itu soalan yang penting, untuk kita jawab kepada pihak IKS dan terutama dari segi sudut halal. Kita tengok Malaysia memang mempunyai satu potensi yang sangat besar, yang mana halal ini merupakan salah satu hal tuju Malaysia juga dalam menjadi hub Asia dan juga global. Kita boleh lihat bagaimana kerajaan yang pada masa kini begitu aktif mempromosi produk halal. Kalau tengok dalam belanjawan yang terbaru, bagaimana kita untuk mendapatkan CJ daripada tempoh yang 30 hari kepada tempoh yang lebih pendek, iaitu 23 hari. So, jadi ini adalah salah satu menunjukkan bahawa pentingnya produk halal di Malaysia. Yang mana oleh demikian kita boleh lihat untuk produk halal ni, untuk bagaimana kita nak pastikan produk halal ni sentiasa berdaya saing dan menjadikan dia sebagai satu hub di Malaysia. Yang pertama, pembangunan dari segi sudut fasiliti dan logistik, iaitu kita boleh lihat kemudahan dan juga kecepatan dalam menyampaikan proses dan juga customer punya pelanggan untuk sampaikan produk pelanggan itu sangat penting. Dan juga kita boleh tengok penciptaan produk-produk halal yang inovatif juga sangat penting, yang mana kita tak nak satu produk dipanggil produk directive produk. Kita perlukan banyak-banyak produk, dia panggil produk hiliran, produk yang eksplisit punya, implisit punya produk, yang mana lebih memberi satu produk yang sama tapi dia dapat membina satu customer yang lebih baru dan lebih sihat untuk kita dapatkan tembusi pasaran yang baru. Dan juga kita boleh lihat juga dari segi sudut pembangunan teknologi lah. Penggunaan teknologi juga sangat penting dalam industri halal, yang mana industri halal teknologi sekarang itu tahu inovasi AI juga memegang peranan penting. So, melalui penggunaan teknologi, saya rasa lebih sesuai untuk digunakan dalam halal ni, yang mana kita boleh lihat dengan penggunaan teknologi ni, kita lebih mudah untuk menembusi pasaran, membuat promosi dan sebagainya. So, saya rasa ini adalah sangat penting untuk Malaysia buat proses yang holistik lah, kerjasama. Dan yang terakhir, kalau bagi saya melihat adalah kerjasama di antara universiti yang boleh menjadikan satu langkah gateway ataupun gatekeeper kepada usahawan dan juga industri luar dan juga pasaran halal dan juga
Doktor, sebelum saya nak pergi ke Zhang Hong, satu lagi soalan untuk doktor. Apabila kita bercakap tentang industri halal ni, ia bukan hanya tertumpu kepada industri pembuatan makanan sahaja. Kalau kita cerita tentang apa ekspor, apa barang-barang yang boleh kita tawarkan kepada pasaran Cina, durian, nangka, tapi sebenarnya industri halal ni skopnya begitu luas. Kesihatan halal pun ada, malah produk-produk kosmetik juga perlu juga baru-baru ini juga perlu dipertimbangkan dari sudut halalnya. Kosmetik ia juga antara yang topik yang didiskusi di peringkat antarabangsa. Jadi untuk waktu ini, apa tawaran dan juga peluang-peluang lain apabila kita melihat dalam industri halal yang bukan hanya tertumpu dalam sektor makanan saja apabila kita bercerita nak memasuki ataupun menembusi pasaran tembok besar Cina ini? Betul, kita boleh lihat di Malaysia sekarang ni memang banyak produk-produk halal ni dia fokus kepada makanan. Tetapi selain daripada makanan, kita ada juga produk-produk yang lain ataupun dipanggil services yang boleh diketengahkan terutama dari segi kesihatan halal, ataupun dipanggil ubat-ubatan halal juga boleh kita gunakan dan dipasarkan seluruh global dan juga di China terutamanya. Yang mana halal ni menjadi satu pemangkin untuk kita menembusi produknya di China, right? Dan produk halal ni juga kita boleh lihat bukan sahaja kadang-kadang kita tengok dilihat IKS ni dia lebih fokus kepada untuk menembusi halal, dia just fokus kepada makanan. Walau bagaimanapun kita boleh lihat halal dari segi sudut services iaitu pematuhan halal yang lebih baik iaitu melebihi standard yang sedia ada, amat penting yang bagi kita nak meyakinkan para pelanggan dan juga para pelabur untuk menerima produk-produk ataupun servis-servis halal yang ditawarkan kepada pihak antarabangsa ataupun pihak China dan sebagainya. So ini dapat memberi satu gambaran yang baiklah jika kita mempunyai satu standard yang tinggi. Terutama saya apa yang saya tahu, JAKIM merupakan salah satu gatekeeper ataupun pemegang utama dalam untuk halal, yang mana kalau mempunyai satu standard yang besar, so bagi saya peranan JAKIM ini sangat penting untuk menembusi pasaran-pasaran halal di antarabangsa. Zhang Hong, mungkin boleh kongsikan juga pada waktu ini apa jaminan daripada China untuk melihat kepada produk-produk ataupun barang-barang ataupun apa sajalah perkhidmatan daripada syarikat ataupun daripada perusahaan negara asing apabila memasuki pasaran tembok besar China ini. Apa mungkin pendekatan yang diambil oleh China untuk kita bercakap untuk nak terus memperluaskan pasaran sendiri? Mungkin Zhang Hong boleh kongsikan daripada sudut tu. Memang saya rasa bagi ini juga merupakan satu pasar yang cukup besar di China untuk diterokai. Kerana kalau Muslim di China mungkin lebih ramai berbanding populasi di Malaysia punya. Dan kalau pergi ke Xinjiang saja, Xinjiang dia di sana ada ramai etnik minoriti termasuk Uyghur, Kazakhstan, mereka semua kebanyakannya adalah Muslim. Dan saya pernah membawa kawan-kawan Malaysia melawat ke supermarket di tempatan di Xinjiang. Beliau mendapati banyak produk-produk dalam supermarket macam biskit atau makanan yang lain diimport dari Turki. Saya rasa mengapa ada yang Turki boleh datang, mengapa tak ada dari Malaysia? Ini saya rasa kalau hanya fokus kepada satu kawasan saja macam Xinjiang, ini sudah menjadi satu pasar yang cukup besar bagi syarikat-syarikat dari Malaysia. Dan pada masa yang sama kita tengok bukan hanya makanan halal, sebenarnya semua syarikat dialur-alurkan datang ke sini untuk cari peluangnya. Kali ini di CII ke-6 terdapat lebih 3,400 syarikat dari seluruh dunia akan datang. Dan kalau penonton profesional yang saya dulu sudah menjelaskan, iaitu semuanya merupakan peniaga-peniaga dari tempatan punya, sudah mencatat 394,000 orang akan datang ke sini untuk mencari produk yang menarik perminatan mereka. Dan juga pada masa yang sama juga ada 39 rombongan kerajaan dari pelbagai provinsi di China punya. Mereka akan datang ke sini untuk cari rakan kerjasama. Saya rasa mesti ada macam dari Xinjiang. Dia kalau tengok ada jualan, ada syarikat-syarikat dari luar negara termasuk Malaysia yang khusus jual makanan produk halal, dia mesti akan berminat untuk membawa syarikat itu ke Xinjiang. Dan juga ada 4 rombongan dari berbagai sektor tertentu.
Saya rasa ini semuanya sudah memperlihatkan memang China mengalurkan syarikat-syarikat dari luar negara untuk memasuki pasaran China, untuk meneroka pasaran China. Kerana ini akan memang membawa faedah kepada pengguna di China. Pada masa sama, saya rasa amat menarik iaitu kita tahu kalau tak lama dululah baru ada BIF, iaitu dalam BIF itu kita menyaksikan ada 300 syarikat sudah berbaris tunggu untuk memeterai itu kontrak kerjasama atau dokumen kerjasama. Ini ada orang yang perlu tunggu 30 minit. Tapi saya rasa kali ini dalam CII ini mesti rekod ini akan dibaharui kerana terlalu jauh lebih besar syarikat datang. Dan BIF ini merupakan satu platform untuk rangka kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan. Tapi kali ini merupakan satu platform untuk syarikat-syarikat. Saya rasa oleh itu tapi pada masa sama kita tengok hasil pembangunan jalur dan laluan BRI juga memudahkan lagi CII bahkan perdagangan antarabangsa. Dan kita tengok kali ini untuk menghantar berbagai produk-produk datang ke CII untuk dipamerkan di sini. Sudah ada 3 kereta api dari Twistboard dari Eropah dan melalui macam Turki, melalui Rusia akhirnya datang ke Shanghai. Dia membawa ketiga kereta api ini membawa 210 TEU dan sejauhnya 11,000 km tapi hanya menggunakan 6 hari saja. Ini sudah memperlihatkan hasil pembangunan BRI sudah memudahkan pengangkutan produk dari Eropah ke sini. Dan juga pada masa kita juga ada laluan maritim, jalur dan laluan sutra maritim punya. Kita ada pelabuhan yang sudah sambung dari macam Kuantan ke Qinzhou. Ini semuanya sudah memudahkan. Dalam 10 tahun yang lalu kita mengalahkan pembangunan atau pembinaan bersama BRF, menggalakkan kesaling hubungan pada masa yang sama, semuanya sudah memudahkan syarikat-syarikat luar negara untuk meneroka pasaran China. Okey, saya lebih kurang ada 2 ataupun 3 minit akhir ini saya nak kembali bersama Dr. Ikhwan. Akhirnya mungkin tak terlalu awal untuk saya tanyakan soalan ini kerana lebih kurang ada berbaki 1 ataupun 2 bulan kita nak menuju pada tahun 2024. Mungkin yang pertamanya Dr. Ikhwan boleh kongsikan pandangan dan juga unjuran melihat kepada sektor ekspor import untuk Malaysia dan juga peringkat serantau apabila kita bercakap tentang pasaran Cina, itu satu. Dan yang kedua, bagaimana PMKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana ini perlu menyusun strategi lebih awal untuk berhadapan dengan apa sahaja cabaran ekonomi yang mendatang, khususnya kita bercakap tahun 2024 ni, Doktor. Okay, terima kasih. Okey, untuk kita tengok unjuran import ekspor di Malaysia ni pada unjuran pada 2024 kita akan lihat keperluan kepelbagaian import ekspor di pasaran Malaysia untuk di ekspor keluar. Right? So kita boleh lihat Malaysia perlu memainkan satu peranan yang sangat penting, okay, terutama dari segi sudut agensi kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang membantu para ekspor dan juga para import yang untuk memastikan produk dia sampai ke pasaran antarabangsa dan pasaran antarabangsa untuk sampai di Malaysia. Right? Itu yang satu dari segi sudut polisi lah, supaya ni kita boleh lihat market ni lebih rancak untuk berlaku. Kita perlu ada satu faktor pemangkin dalam pasaran import ekspor supayanya keadaan tu lebih rancak. Yang saya pasti rakan kolaborasi bersama pasaran antarabangsa terutama dari segi ASEAN country dan juga China perlu mainkan peranan, negara China untuk mainkan peranan penting dalam memastikan kerancakan ekonomi bersama. Okay. So ini adalah saya rasa satu unjuran kita lihat kalau berdasarkan data Malaysia juga mengalami penurunan dari segi sudut import ekspor. So bagi saya untuk ini kita boleh tambah baiklah dari segi sudut walaupun kita lihat ekonomi kita ni mengalami pasaran yang tidak menentu. So tapi dengan kita boleh lihat keadaan semasa bagaimana kita punya kerajaan menyembelih tenaga untuk memastikan ekonomi yang lebih baik, saya harap itu menjadi satu penanda aras bagi Malaysia punya market ekonomi import dan ekspor untuk berdaya saing. Seterusnya bagi sudut
PKS untuk pergi yang lebih jauh. Kita tahu sekarang ni kita berada dalam keadaan tidak menentu. So jadi pihak PKS perlu tahu untuk mencari ketentuan dalam tidak ketentuan. Yang mana dia perlu pandai ataupun bijak dalam diversify ataupun diversifikasi pasaran, iaitu tidak bergantung kepada satu produk saja ataupun servis. Dia perlu mempelbagaikan dan juga perlu juga membuat sedikitlah pelaburan dalam teknologi supaya produk-produk yang dihasilkan itu berkualiti tinggi dan berdaya saing. Dan yang terakhirnya boleh juga kita lihat kerjasama lah bersama dengan universiti tempatan di Malaysia dalam untuk memastikan kajian pasaran yang lebih baik, hala tuju polisi dan inovasi produk dan sebagainya. Okay, itu bagi saya amat penting supayanya pihak PKS dapat mencari ketentuan dalam tidak ketentuan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ikhwan Aziz, pengarah Institut Perusahaan Kecil dan juga Sederhana daripada Universiti Malaysia Kelantan yang berkongsi pandangan melihat kepada apa sebenarnya strategi dan persediaan awal yang perlu dilakukan oleh PMKS Malaysia apabila kita bercakap bagaimana nak menembusi pasaran antarabangsa. Dan saya nak cakap terima kasih jugalah di Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG, yang mana berkongsi pandangan melihat pada secara keseluruhannya apa cara dan juga usaha untuk mempromosi galakan import dan juga ekspor. Dan pada awal tadi beliau berkongsikan sedikit apa yang boleh kita tahu tentang Expo Import Antarabangsa China CIIE yang telah pun memasuki edisi ke-6 yang bakal berlangsung di Shanghai pada 5 hingga 10 November ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzidin, selamat malam.